Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam ramah yang dimuliakan pengacara majlis, Imam Sabu, pimpinan-pimpinan Barisan Nasional, pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan-pimpinan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Esok hari penamaan calon, betul? Kita kena keluar ramai-ramai, betul? Kita kena tukar kerajaan yang ada di Terengganu ini, betul? Takkan nak bagi lagi dengan ayah cik. Islam terancam. Itu je daripada dulu Islam terancam. Islam terancam, tapi yang jahanam jannah wibawa, betul? Islam terancam, yang jahanam subsidi minyak masak untuk rakyat, betul? Islam terancam, tetapi yang jahanam di negeri Kedah REE sekarang ini, betul? Tuan-tuan, dia sebut Islam terancam. 8 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia. Masjid di negeri Terengganu ada atau tak ada, tuan-tuan dan puan-puan? Ada atau tak ada? Saya kalau saya sebut tak ada, nanti saya kena tegur lagi dengan saya punya presiden. Dia marah dekat saya, dia kata cakap terbalik ni jangan cakap sangat, dia cakap. Nanti orang tak berapa nak faham. Tuan-tuan, masjid tak ada di negeri Terengganu, betul? Surau tak ada di negeri Terengganu, betul? Madrasah tak ada di negeri Terengganu, betul? Sekolah agama tak ada di negeri Terengganu, betul? Tuan-tuan, di negeri Terengganu ada masjid atau tak ada, tuan-tuan dan puan? Ada atau tak ada? Jangan nak tipu kita rakyat dalam negara kita ni, betul? Tuan-tuan, kami ni, tuan-tuan dan puan, malam tadi ceramah di Port Dickson. Habis ceramah di Port Dickson, saya, Abang Mat, Saudara Lokman. Tapi Lokman dia tak beritahu dengan saya dia ada malam tadi. Saya pun tak bagilah dia ceramah malam tadi. Kau punya pasal lah, Man. Nak buat macam mana kau tak cuit aku? Program ni, tuan-tuan, saya lah direktor dia. Program ni. Ini merupakan program ke-6 kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini adalah merupakan program pertama yang kita adakan di waktu siang. Walaupun siang, sambutan yang sangat baik. Ini memberikan satu petanda bahawa Perikatan Nasional akan kita tumbangkan pada 12 hari bulan Ogos ini nanti. Boleh? Dia habis macam tu je. Mantap. Saya pun tak sempat. Okey, terima kasih YB atas mukadimah tadi. Seterusnya, saya tak nak berceloteh panjang. Saya menjemput dan mempersilakan Datuk Lokman Nur Adam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, berada di pentas ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis yang berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu dan pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan-pimpinan Barisan Nasional, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Saya tahu negeri Terengganu ni biasa dia ada 2 pilihan. Sama ada bulan ataupun dacing, betul? Tahun ini tuan-tuan hanya ada 2 pilihan. Tapi bukan bulan lagi. Tuan-tuan hanya ada 2 pilihan untuk pangkah pertama dacing ataupun pangkah Pakatan Harapan. Boleh? Kita belajar dulu macam mana cara ada. Kalau saya sebut barisan, sebut nasional. Kalau saya sebut pakatan, sebut. Kita nak tengok boleh ke tak boleh. Barisan! 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 Pakatan! 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 Baru boleh kuat lah. Okey. Confirm lah boleh transfer undi tu. Saudara, kita tengok hari ini tuan-tuan, macam-macam fitnah. Tadi YB Sani dah sebut fitnah kononnya di bawah kerajaan
perpaduan ini, mereka ni, kita ni, tuan-tuan tak boleh jaga kepentingan orang Islam. Mereka juga tuduh kita tak boleh jaga kepentingan orang Melayu. Betul ke tuan-tuan? Betul ke? Selama hari ini tuan-tuan, siapa meletakkan agama Islam, siapa meletakkan kedudukan hak istimewa orang Melayu, meletakkan kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu di dalam perlembagaan? Siapa? Kita tuan-tuan, bukan PAS. Betul tak betul? Bukan Perikatan Nasional. Hari semalam, saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau menjawab isu. Isu apa saudara? Kononnya beliau menipu dengan mengatakan beliau melunaskan hutang Felda. Ini saya nak jawab sikit sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang. Saya nak beritahu saudara. Memang betul pada bulan Jun tahun 2021, Muhyiddin telah mengumumkan bahawa hutang peneroka Felda 80% dihapuskan. Itu kita tak nafikan. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, bila Muhyiddin umumkan hutang peneroka Felda ni dihapuskan, dia ada tak tanda tangan perjanjian dengan Felda untuk ambil alih hutang tersebut? Ada tak ada? Tak ada tuan-tuan. Ada tak dia membuat bayaran pertama? Ada? Tak ada saudara. Saya nak beritahu, pada bulan Jun 2021 dia umum, 2022 pun tuan-tuan sampai dia tak jadi Perdana Menteri, dia tak buat sebarang perjanjian, tak tanda tangan, tak ada membuat pembayaran. 2 tahun lepas tu tuan-tuan, baru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tanda tangan FSRA dan membayar bayaran pertama. Sebab apa? Bila nak hapuskan hutang peneroka Felda ni tuan-tuan, ia menelan belanja 8.3 bilion ringgit. Bukan sikit. Bila Muhyiddin umum hutang itu dihapuskan, saudara, siapa yang kena tanggung hutang itu? Yang kena tanggung hutang itu ialah Felda tuan-tuan. Mana Felda nak cari duit? Kalau misalnya hutang yang dia dah lupuskan itu, saudara, kerajaan tak bantu. Kerajaan tak ambil tanggungjawab untuk tanda tangan FSRA dan kemudian melunaskan. Datuk Seri Anwar, saudara, pada Jun baru membuat pembayaran pertama selepas menandatangani perjanjian ini sebanyak 990 juta ringgit. Kenapa 990 juta ringgit? Kerana duit 8.3 bilion ini campur dengan kos ambil alih Felda Global Ventures, saudara. Ianya menelan belanja 9.9 bilion ringgit. 9,900 juta ringgit. Macam mana cara Felda nak bayar balik? Felda terbitkan sukuk. Dan sukuk ini tuan-tuan, kerajaan Madani inilah yang akan mengambil tanggungjawab untuk membayarnya. Semalam juga diumumkan, di setiap Felda, saudara, mulai hari ini akan ada pusat hemodialisisnya yang tersendiri, tuan-tuan. Ini satu tepukan gemuruh kita berikan kepada kerajaan Madani. Dan hari semalam, walaupun berpuluh tahun, masih ada lagi kawasan-kawasan Felda yang gelap. Saudara, semalam hampir 3,000 tiang lampu, tuan-tuan, telah diluluskan dan akan dipasang untuk menerangi peneroka-peneroka Felda. Saya nak tanya tuan-tuan, rata-rata yang duduk di dalam Felda ni orang Melayu ke bukan Melayu? Saudara, marah juga tuan-tuan di bawah kita yang menubuhkannya. Macam-macam, saudara. Dan semalam di Port Dickson, jaminan yang diberikan oleh YB Anthony Lok, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia beritahu saudara, insya-Allah. Dia tak sebut insya-Allah lah, saya yang sebut ni. Dia kata selagi dia bersama dengan kerajaan perpaduan ini, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, mereka hormati dan mereka akan sanjung apa saja yang termasuk dalam perlembagaan, termasuklah kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu. Muktamad, tidak ada tuan-tuan sebarang pertikaian. Itu sebab kalau mereka kata mereka lebih mementingkan Islam, Melayu lebih terbela di bawah kepimpinan mereka, ini tuan-tuan saudara adalah satu pembohongan. Kalau mereka mementingkan Melayu,
mereka mementingkan Islam. Ketika tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, mereka patut ambil peluang ini. Kerana jika Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, kerajaan akan ada 156 orang wakil rakyat. Betul tak betul? Hari ini baru ada 148, 156 lebih stabil. Betul tak? Tetapi kalau mereka menerima titah tuanku ini, menjunjung kasih titah tuanku, kita ada 103 orang wakil rakyat orang Melayu dan hanya 53 orang wakil rakyat bukan Melayu. 56 jumlah dia. Tuan-tuan, hari ini 76 yang beragama Islam, 72 yang bukan beragama Islam, tuan-tuan. Jadi, saudara, kalau Muhyiddin, kalau Haji Hadi mementingkan tentang kedudukan orang Melayu, itulah saat yang paling cantik untuk pastikan di parlimen paling ramai orang Islam, paling ramai orang Melayu sebagai ahli parlimen di dalam kerajaan. Betul tak betul, tuan-tuan? Tetapi kenapa dia tolak? Dia tolak, tuan-tuan, kerana dia nak jawatan Perdana Menteri. Betul tak betul? Bukan dia nak jadi Perdana Menteri ini kerana kepentingan Melayu, tidak. Bukan kerana kepentingan Islam, tidak, tuan-tuan. Dia hanya nak rasa balik jadi Perdana Menteri kerana bila ada kuasa sebagai Perdana Menteri, dia boleh daruratkan negara sesuka hati dia. Betul? Bila darurat, tuan-tuan, dia boleh belanjakan duit negara tanpa bawa ke parlimen seperti mana yang berlaku ketika dia memerintah 18 bulan. Betul tak betul, tuan-tuan? Itu sebabnya saya minta orang Melayu di Terengganu, orang Islam di Terengganu, kalau nak pastikan Islam terbela, nak pastikan orang Melayu terbela, pastikan kerajaan di bumi Terengganu ini kita tukar, kita pastikan kerajaan akan dipimpin oleh Menteri Besar daripada Kerajaan Perpaduan. Boleh? Gelombang! Gelombang! Barisan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan! 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 Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Lokman Nur Adam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Senator Hasbi Muda untuk meneruskan di pentas ini. Dipersilakan, YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Yang Berhormat Haji Muhammad Sabu selaku Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Barisan Kepimpinan Barisan Nasional, Barisan Kepimpinan Pakatan Harapan, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Tuan-tuan, sekarang ini kempen yang dibawa oleh Perikatan Nasional, kempen yang dimainkan oleh PAS untuk menang undi orang Melayu, ialah dia kata orang Melayu dan Islam sekarang ini sedang terancam. Saya nak tanya orang Terengganu, betul ke tak orang Melayu dan Islam terancam? Saya nak tanya orang Terengganu, daripada 9 sultan, daripada 3 yang dipertua negeri, daripada 14 ini, berapa orang Cina? Adakah orang Cina sultan kita? Adakah orang India jadi yang dipertua kita? Perdana Menteri kita orang Melayu ke Cina? Mata sepek sikit tapi masih Melayu, betul? Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Zahid juga sepek juga, Melayu ke Cina? Rakyat dalam negara kita, majoriti Melayu ke Cina? Macam mana kita nak kata Melayu Islam terancam? Tapi dia mainkan juga dan sebahagian daripada budak-budak muda ni percaya. Tuan-tuan, saya tahu hak mari ni memang undi BNPH. Tetapi kena pujuk betul-betul anak-anak kita, adik-adik kita. Sebab mereka ini mungkin baru tahu mengundi, kita kena pujuk mereka betul-betul, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kita sekarang ini kita ada masalah. Hutang kita tinggi, kita nak pulihkan. Ekonomi kita masih sedang kita pulihkan. Harga barang walaupun dah turun, tetapi kita nak turun lagi. Tetapi semua itu tak boleh kita lakukan sekiranya kita tidak ada kerajaan yang stabil. Betul tak? Dan kita mesti ada pemimpin yang kuat. Di peringkat nasional, kita ada Perdana Menteri yang kuat. Dia nak ganti Perdana Menteri kita dengan Perdana Menteri dia yang PDF. Buat kenyataan media guna PDF, tuan-tuan.
Tak ada dalam sejarah negara kita Perdana Menteri yang cerit-berit dia mengadu pada rakyat. Betul tak? Tak ada Perdana Menteri dalam dunia ini dia tutup parlimen, buat darurat sebab dia takut berdepan dengan ahli parlimen pembangkang. Betul? Takkan kita nak tukar lagi. Dan di Terengganu ini tuan-tuan, betul dia kata dia laksanakan manifesto dia. Dia kata dia buat belaka manifesto dia 100%. Cuba tuan-tuan cek. Salah satu janji dia, dia kata dia nak buat bandar baru di setiap daerah. Cuba cek bandar baru mana yang ada. Yang ada cuma Kuala Nerus yang dibuat oleh pentadbiran Barisan Nasional. Betul? Tuan-tuan, baru-baru ni banjir baru ni bulan 12. PMX janji bagi 1,000. PMX bagi 3,500 untuk mangsa banjir. Orang kampung saya dapat, semua dapat. Menteri besar juga janji 1,000. Tapi sampai sekarang, 1,000 yang dia janji, nehi kabinehi. Kosong. Betul tak? Kosong tuan-tuan. Kalau janji pun dia boleh tipu, 5 tahun lagi kita akan hidup dalam penipuan Perikatan Nasional PAS. Betul? Tuan-tuan, kita pilihan raya lagi 2 minggu. Kita tahu memang dia sebut gelombang dia kuat. Baru-baru ni dia buat kempen sapu bersih. Dia yakin 32 don dia dapat tuan-tuan. Tetapi saya harap dan saya yakin semangat yang kita tunjukkan pagi ini akan berterusan hingga 12 hari bulan Ogos nanti dan kita keluar ramai-ramai untuk pastikan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan menang di Terengganu ini insya-Allah. Boleh? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi